Okey, salam. Okey, baik. Cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasmin binti Yusuf, bahwa Bapak hendak menikahkan Yasmin binti Yusuf dengan Muhammad Faiz bin Ismail dengan mas kawin yang 200 tunai. Adakah pengantin, adakah Yasmin binti Yusuf setuju dan mengizinkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yasmin bin Yusuf. Dengan ini setuju dan memberi keizinan kepada Yusuf bin Huda untuk menikahkan saya dengan Muhammad Faiz bin Ismail dengan mas kawinnya yang tersebut. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sama-samalah kita khutbah nikah dan kita sama-sama mendengar ambil iktibar kepada apa yang dinyatakan nanti insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تعالى حل النكاح ونبى عليه وحرم السفاح وأوعد عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعص بسنتي فليس مني. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir memeriahkan majlis akad nikah di antara saudara kita Muhammad Faiz bin Ismail dan pasangannya Yasmin binti Yusuf. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu, yakni bermula dari diri yang satu, yakni Adam, yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari kedua zuriat keturunan laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memahati yakni mengawasi kamu.
Perkahwinan juga merupakan satu cara untuk mengelakkan zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerosakan nasab, yakni keturunan, seperti firman Allah surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni membawa kerosakan. Hadirin hadirat yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkahwinan satu jalan untuk pasangan suami istri mewujudkan kasih sayang sesama mereka. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, yakni wahai kaum lelaki, istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, yakni suami istri, perasaan kasih sayang, belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan, yakni menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ayat yang baca tadi jelas memberitahu kita bahawasanya kasih sayang yang terjalin antara suami istri, hasil perkahwinan yang sah, akan membawa kita berfikir dan akur tentang kebesaran Allah Ta'ala. Namun begitu kasih sayang dan kebahagiaan hanya rohi dari sebuah perkahwinan yang berjaya. Rasulullah SAW telah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah walau laluhu أبرارا وقنطره صالحين وأن يكون زوجه في بلده. Maksudnya, 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seorang itu ialah istri yang soleha, anak-anak yang baik, persahabatan pergaulan yang soleh, dan sumber rezekinya berada dalam dirinya sendiri. Riwayat Ad-Dailami. Dengan ikatan perkahwinan, kedua-dua pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan dan kekeluargaan. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf warrijali 'alayhim darajatan wallahu azizun hakim. Maksudnya, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya. Dan orang lelaki, yakni suami-suami, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang perempuan, yakni istri. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tanggungjawab istri terhadap suaminya dilakukan oleh Rasulullah SAW. حق الزوج على المرأة أن لا تحضر فراسه وأن تجف سمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل إليه من يكره. Maksudnya, hak seseorang suami ke atas istrinya bila istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, hendak bersikap sabar menghadapi sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah untuk mengaisi suami, dan tidak membenarkan orang yang benci oleh suami masuk ke dalam rumah. Riwayat At-Tabrani. Manakala tanggungjawab suami terhadap istrinya pula telah dijelaskan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, ma haqqul mar'ati 'ala zawjiha qala tut'imuha idza ta'amta wa taqsuha idza tasayta wa la taqbil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Maksudnya, apakah hak seorang istri ke atas suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian, tidak memukul muka, tidak menghina, dan tidak meninggalkan melainkan di rumah tempat kediaman. Riwayat Ibnu Majah.
Suami istri hendaklah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkahwinan agar ia berjalan dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan hubungan suami istri. Dengan itu dapat diringkaskan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Pertama, suami bertanggungjawab menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal mengikut kemampuannya. Kedua, memberi didikan agama, mewajibkan dan mengizinkan istrinya memperolehi ilmu-ilmu tersebut dari orang lain. Ketiga, memberi peluang kepada istrinya untuk memperolehi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan cara yang sama. Kelima, tidak menyakiti istrinya dari segi mental dan fizikal. Manakala tanggungjawab istrinya pula ialah pertama, mentaati perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syarak. Kedua, berusaha mempertingkatkan penampilan diri dari sudut fizikal dan ilmu pengetahuan. Ketiga, menghormati kedua ibu bapa, mertua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai suami. Keempat, menjaga anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kelima, tidak menyakiti hati suami dengan tingkah laku yang bercanggah dengan syarak dan nilai-nilai Islam. Semua tanggungjawab yang disebut tadi hendaklah dilaksanakan oleh suami dan isteri. Ianya adalah satu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Dan akhirnya, marilah kita bersama-sama memastikan bahawa diri dan keluarga kita terpelihara dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari neraka dan bahan-bahan bakarnya, manusia dan batu, yakni bahala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar, yakni layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dan segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi untuk memohon keberkatan majlis ini, sama-sama kita melafaz bacaan istighfar, syahadah dan salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Saudara Muhammad Faiz bin Ismail, saya menikahkan engkau dengan Yasmin binti Yusuf yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kawinnya 200 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kedua pengantin ini dan kebajikan setiap waktu. Hubungkanlah mereka berdua dengan kasih sayang, mesra dan bertimbang rasa yang berkekalan.
Bimbinglah mereka ke jalan takwa. Kurniakanlah mereka berdua anak-anak yang baik, yang menghormati kedua ibu bapanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami sekalian, supaya kami menjadi hamba-Mu yang diredai di dunia dan di akhirat. Murahkanlah rezeki kami dan kurniakanlah kesihatan yang berkekalan dengan rahmat-Mu yang maha luas. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يرحمنا لهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواكم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Padahal dia taatkan saya atau tidak bercampur dengan isteri saya itu selama 4 bulan hijrah itu. Saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu bertalak dia dengan cara talak. Saudara Muhammad Faiz, apa yang kamu baca tadi merupakan satu perjanjian di antara kamu dengan isteri kamu yang disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir. Dalam perjalanan tersebut, jika berlakulah apa yang dilafazkan, maka isteri kamu berhak menuntut dan kamu tidak dapat balik kata-kata tersebut. Pada masa yang sama, isteri kamu masih taat kepada kamu dan hilang kesabaran isteri kamu, mengadulah kepada pihak kami mahkamah syariah dengan apa yang dilakukan oleh kamu. Jika benar aduannya ada saksi, bukti yang jelas sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, isteri kamu hanya memberi RM RM1 kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak suami terus talak, maka pada ketika itu tertalaklah isteri kamu dengan cara talak khuluk. Talak khuluk artinya tebus talak. Jika talak jatuh melalui talak khuluk, bermakna dari segi hukumnya kamu tidak boleh rujuk semula kepada isteri kamu begitu sahaja walaupun masih dalam iddah. Jika hendak rujuk semula dengan isteri kamu, mestilah diakad nikah semula, yakni akad nikah baru. Segala-galanya proses dengan baru. Maksud, jadi sebagai contohlah, jika berhijrah berturut-turut selama 4 bulan, tidak memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Si isteri mengadu kepada mahkamah syariah, jadi perlu bayar RM1. Toy, kamera hijau kan dekat apa? Cium tangan. Salam, oi. Mana ada sembahyang. Orang nak ambil. Salam. Lagi ambil gambar. Nampak sikit. Kecil. Lagi lama. Memang kita kopi. Kasih aku. Kasih aku. Jadi seterusnya
penyerahan wali kepada tanggungjawab kepada menantu. Jadi okay. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Yusuf bin Huda, wali kepada Yasmin binti Yusuf. Dari saat ini menyerahkan tanggung jawab nafkah, pemeliharaan, keselamatan, kasih sayang dan tanggung jawab agama Islam kepada kamu, Muhammad Faiz bin Ismail, sebagai suami yang sah. Semoga diberkati Allah ke atas kemudian orang yang di bawah tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya, Muhammad Faiz bin Ismail, suami yang sah pada Yasmin binti Yusuf, bersyukur pada Allah SWT di atas anugerah nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri. Oleh itu, melalui saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya, Yasmin binti Yusuf, dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut pada isteri saya seperti yang diamanahkan. Sai dah. Okay. Salam semua. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Yes. Saya buat ekor pula. Okey. Baik, kita bagi sikit. Bagi sikit. Lepas sikit. Okey. Jimin, baik. Baik. Sikit baik, lagi dapat gigi, relax. Okey. 1, 2. Ni nampak macam relax. Jangan, take your time. Relax. Sini, relax. Baik sini, baik dapat gigi baik. Okey, ya.